الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Kita buka pencerahan sifat 20. Buka surat 23. Pencerahan sifat 20. 22 ya. Pencerahan sifat 20 muka surat 22. Dari akal hayat Allah Ta'ala. Dari akal Tuhan itu hidup. Hayat artinya hidup. Apakah dari akal yang menunjukkan bahawa Tuhan itu hidup? Dari akal ni dalil yang dihasilkan oleh buah fikiran kita. Satu lagi dalil dia panggil dalil naqal. Dalil yang Tuhan sendiri nyata dalam Al-Quran sana. Itu dalil naqal. Makna naqlun tu dipindah daripada fakta Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala kita sematkan dua dalil ni, akal dan naqal akan terhasil lah. Kita tu yakinnya kepada Tuhan bersifat dengan sifat tersebut. Itulah tujuan belajar ilmu dalil bagi sifat tu. Untuk menghasilkan pada bahawa Tuhan tu bersifat dengan sifat tu. Jikalau kita boleh yakin yang Tuhan bersifat dengan sifat tu melalui ilmu dalil tersebut, maka terjadilah kita di kala itu dipanggil iman istidlal. Iman yang ada mempunyai dalil tersendiri, ada bukti tersendiri. Maka imannya sah. Tidak ada lagi dipertikaikan oleh ulama. Berbeza dengan orang yang yakin kepada Tuhan bersifat-sifat tersebut tanpa dalil. Iman begitu dipanggil iman taklid, iman pok turuk. Hasil pada cakap orang. Maka iman sebegitu masih lagi dipertikaikan oleh ulama. Sebahagian ulama kata beriman dah pelan-pelan, koho-koho. Sebahagian yang lain kata belum lagi beriman. Jadi khilaf dalam perkara ni perkara penting. Perkara asas akidah. Sebab itulah kok mana sekalipun ada peluang dah. Belajarlah kita sifat 20. Yang sampai kita tu boleh kenal Tuhan bersifat dengan sifat tu agar terhasilnya yakin. Kalau nak mati-matilah dah. Ini masih lagi tergabur pada kenal Tuhan, tiba-tiba dimati oleh Allah. Apa nak dikata mati? Mati juga. Orang kafir anak pun mati. Tapi dia mati dalam suasana husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Tapi sayangnya berdoa dengan Tuhan nak mati dalam husnul khatimah. Nak belajar ilmu, nak yakin hati kepada Tuhan dengan betul tu. Tak berapa nak dah. Cuas. Sibuk. Memang manusia Tuhan cipta dalam keadaan sibuk. Dia habis sibuk ni masuk kain kutu, ikat kepala, ikat kaki, tiba habis sibuk. Masuk lubang tanah. Habis sibuk. Lagi hidup memang sibuk. Tu dia. Saya pun sibuk ni malam ni ngajar jalan duta. Esok pagi-pagi nak pergi ke Pantai Timur. Meraya ke Besut. 2-3 kampung. Lepas tu pergi ke Naratewak. Sampai ke kampung Cairong. Lepas tu pergi ke Yala, ke Nibung. Sibuk dah lah. Lepas tu balik tu. Bila sampai tak tahu balik. Pada hak sekejap, hang pergi ke Kuboja pula. Sibuk.
Dari akal hayat Allah Ta'ala, dari akal Tuhan itu hidup. Jika tiada bersifat hayat, pada logiknya, kiranya Tuhan itu tidak hidup. Nescaya tiada alam ini. Nescaya tidak adalah alam dunia semesta ni. Kita buat kira begitu. Buat kira jalan mudah. Sekiranya Tuhan tidak hidup, akan tentu tidak adalah alam dunia kita ni. Alam syahadah ni akan tentu tidak adalah. Alam nasuk ni nescaya tidak adalah. Alam mulki ni saya tidak adalah. Alam dunia ni pelbagai panggilan. Alam fana, alam syahadah, alam nasuk, alam mulki, banyak lagi. Sepada bebas begitu. Selepas daripada alam dunia, alam mulki, alam nasuk ni, ada 3 alam lagi. Itu dipanggil alam khusus bagi ahli hadratullah. Alam tertentu bagi orang yang hadir hati kepada Tuhan. Orang yang ada zauq. Makna hadir itu orang yang ada zauq hati dengan Tuhan. Dia dapat menyelami 2 alam lagi. Iaitu alam malakut, alam jabarut, dan alam lahu. Jadi kita orang awam yang tak ada zuk dengan Tuhan ni, jangan dimimpilah. Nak menyelami alam hadratullah yang 3 tadi. Itu harta orang lain, bukan harta. Tapi kita sekadar ambil tahu tu, tak jadi salah, lagi elok. Kurang-kurangnya dia kalau kita tahu, terlintas ada di hati kita, agar Tuhan, Tuhan ciptakan kita dapat menyelami alam tersebut. Berjaya hidup kita ni. Dapat meneraka alam malakut, jabarut dan lahu. Sebab apa? Sebab itu alam kemajuan rohani. Kemajuan rohani. Kalau setakat maju jismani tidak dapat teraka alam tu. Kalau orang boleh teraka alam tu, orang segi rohnya maju. Jadi kita hari ni tekan maju jismani tanpa heran menekankan maju jismani. Pada sepatut kita kedua maju. Jismani, maju rohani, maju. Tapi apa daya dah. Kita bersifat lemah. Tapi kalau orang suruh pilih, hok mana patut dia maju? Jismani ke rohani? Ialah kemajuan rohani. Patut dia maju. Lebih daripada jismani. Sebab maju jismani, sementara saja. Maju-maju jismani, dia boleh naik ke bulan. Lepas tu dia naik ke bulan, bukan dia buat rumah perangin. Dia sana. Dia terkejun turun ke bumi pula. Dia melepak di muka bumi. Tak ke mana dah. Itu kononnya maju jismani. Kalau maju rohani, itu boleh teraka alam rohani sana. Malakut, jabarut dan lahu. Kena orang tu, kena kami malam Jumaat tu. Bukan kelas dia hari ni. Kelas kita hari ni kelas betul dalam soal akidah dan kalau ambil kedah habis tak ke mana lah masa ya dah. Kena belajar juga ilmu begitu. Sebab kita ngaji konsep pondok. Ngaji konsep pondok dia belajar ilmu begitu. Jika tiada bersifat hayat, hujahnya saya tiada alam ini, dunia ni kita tidak ada lah. Kalau Tuhan tu tidak bersifat hayat. Kerana Tuhan tu hidup. Kerana Tuhan tidak hayat tu, Tuhan tu mati. Kerana ianya mati. Kalau Tuhan tidak bersifat hayat, Tuhan tu mati. Dia kalau mati, bagaimana dia nak adakan dunia hari ini? Sedangkan dunia ini sudah ada. Ini menunjukkan bahawa Tuhan itu hidup. Itu hujah kita. Itulah di antara asbabnya. Tuhan jadi perkara dunia ni sebilangan besar perkara yang dapat disaksi oleh panca indera yang 5. Sebab kata dunia perkara boleh dilihat oleh mata. Boleh didengar oleh telinga. Boleh dicium oleh hidung. Boleh dikecak rasa oleh lidah. Boleh disentuh oleh tangan.
Apa tujuan? Tujuan nak mengajakkan kita yang berakal ni boleh berfikir. Dari dunia yang aku saksi melalui panca indera tadi, ada penciptanya, ada penjadinya. Tapi akal tak pergi ke situ. Tengok, sepuluh tengok mata ikan kering. Sebab apa? Sebab dia tak bimbing. Akal dia tu mengenal Tuhan. Jadi kita belajar sifat 20 sebegini, kita bimbing akal kita nak kenal Tuhan. Jadi akal tu boleh jalan, boleh nampak. Bukan Tuhan boleh nampak dengan mata kata, boleh nampak perkara-perkara yang dicipta olehnya. Boleh fikir dari perkara yang dicipta olehnya. Akan tentulah menghasilkan buah natijah daripadanya. Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu sebagainya. Sifat-sifat kamalan. Dah. Dan juga tidak bersifat dengan sifat idrak. Dan juga tidak bersifat dengan sifat idrak. Kalau Tuhan tu tidak hidup, sekali lagi pula Tuhan tu tidak bersifat dengan sifat idrak tersebut. Sifat berkehendak, sifat idrak. Mana sifat idrak? Kudrat, iradah, ilmu, sama, bahasa, kalam. Otomatik. Kalau Tuhan tidak hidup, tidak bersifat dengan sifat idrak, bagaimana sifat-sifat tersebut? Maka mustahil. Mustahil ia Tuhan tidak bersifat hayat. Karena alam ini sudah dia ada. Itu menunjukkan bersifat hayat. Tuhan itu bersifat hayat. Jadi kesimpulan akhirnya begitulah. Kata dia. Dalil nakal. Selain daripada dalil akal yang Tuhan bersifat hayat, kita pindah pula kepada dalil nakal. Dalil yang Tuhan sendiri nyata dalam Al-Quran sana. Dalil nakal hayat Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala suratul Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan kata, dan berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup. Tuhan Allah kan kita suruh berserah kepada dia. Kenapa? Kerana dia tu hidup. Kalau kita berserah kepada sesama manusia ni tak ke mana. Kita suruh jaga kita. Ni kalau kita sakit. Lah kali mati dia dulu pada kita. Habis. Mana tidak bertepatan kita berserah tu. Bukan tak boleh serah urusan kepada manusia. Tetapi hakikat sebenarnya. Selayak kita berserahnya kepada Tuhan. Saya tu baca dalam makalah. Kampung Basrah. Dekat Kuantan, Pahang. Kampung Basrah, tepi laut. Rupanya orang main teraka Kampung Basrah ni orang Kelantan. Dia bawa anak-anak buah dia main teraka di situ. Zaman tu zaman babi hutan pun ramai lagi. Burung beriak pun ramai. Tikus ramai. Dia main teraka tanah dibuat ladang tu. Tanam padi, tanah jagung, padi dan sebagainya. Lalu dia bagi perasaan ke anak buah dia. Dia kata kita teraka tanah sini kita kena berserah. Berserah kepada Allah. Mudah-mudahan. Bermakna ketua dia ni semangat juang tu tinggi. Orang berakidah kepada Tuhan. Maka terbangunlah kampung tersebut dia panggil Basrah. Orang zaman dulu kampung-kampung tu ada cerita asal usul. Ni kita naik nama kampung, molek kampung, tak ada cerita. Tak ada sejarah. Dulu ada sejarah. Sewajar kita berserahnya kepada Allah. Apa sesuatu sekalipun. Walaupun kita lebih berusaha sekalipun, namun hati itu tetap berserah kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang menentu. Dari usaha kita. Bukan usaha kita yang menentu. Allah yang menentu. Kita sekadar usaha ikhtiar. Yang tidak memberi bekah. Tidak menentu jadi. Dari itu mengapa kita nak berserah kepada Allah.
Kalau berubat serah kepada doktor. Doktor ambil jalan mudah lah. Kalau nak bersalin orang kuat, dia tengok-tengok, dia scan-scan. Kononnya anak tu menyusah. Kaki ke bawah, kepala ke atas. Menyusah tu orang panggil. Lama tak lama ni nak operate lah. Nak operate lah. Tetapi Allah yang Maha Berkuasa, dia boleh putar perjalanan anak dalam kandungan tadi, dia balik kepala ke bawah, kaki ke atas. Dengan sesaat yang cepat. Itu bukan perjalanan kita. Sebab tu wajar kita berserah kepada Allah. Setelah kita berserah kepada Allah, Allah Ta'ala aturkan perjalanan janin dalam kandungan tadi, dia putar balik. Sehingga tak jadi doktor nak operatekan dia. Itu cerita tu berlaku dalam jemaah kita di sini. Buku apa? Buku 2 kan? Nak operate. Dalam saat nak operate itu diputarkan balik. Pada dasar keadaan anak-anak itu menyusah. Itu kerja Allah Ta'ala. Cuma kita ikhtiar saja. Bagi muslimah yang mengandung, gunakanlah air selusuh, minyak selusuh. Dia kata doktor air selusuh ni gapo dia? Kalau macam tu duk bagi Panadol kat orang tak apa benda. Itulah manakala jahil agama dia bercakap pun mengaku. Dia tak berlatih. Dia duk nampak dia berkuasa di alam dunia. Sedangkan dia tu usaha ikhtiar juga. Cuma beza usaha tu dia tu secara zahir. Kita orang Islam ni ada 2 faktor usaha, secara zahir dan secara batin. Mana cara batin kita harap dengan keberkatan Allah Ta'ala tu. Jangan tak percaya berkat Tuhan. Tuhan Maha Berkuasa segala-galanya. Ini betapa elitnya hidup ni rasa tak percaya berkat Tuhan. Pada doa-doa pun tak percaya. Alamak lah tu. Ke sebelah. Dah. Masuk sedazin dah dah. Pelajaran sifat 20 kita dah masuk sedazin dah hari ni. Ke sebelah sifat sama Allah Ta'ala. Kita mula masuk sifat sama. Dah habis dah sifat hayat yang artinya hidup Tuhan. Hidup Tuhan ni tidak sebagaimana hidup makhluk yang baharu. Hidup tidak menengahi nyawa. Tidak dengan sebab makan dan minum dan sebagainya. Hidup dengan sifat yang qadim. Yang jauh beza sama sekali dengan hidup yang baharu. Tahu lagu tu dia panggil menepati bagi wakil. Percaya kita keadaan sifat Tuhan ni. Sebegitu dia panggil kepercayaan kita sejajar dengan faham ahli sunnah wal jamaah. Tu dah tu. Maka sifat hayat ni sifat tidak bertakluk. Walaupun dia tu di kalangan sifat ma'ani yang 7 sekalipun. Namun tidak bertakluk. Tidak berfungsi maksud takluk. Bagaimana sifat ma'ani yang lain, kudrat, iradah, ilmu, sama, bahasa, kalam. Ia bertakluk. Tetapi sungguh tidak bertakluk sifat hayat ni. Ialah sifat yang menghasilkan Tuhan tu bersifat dengan idrak. Dengan hayat itulah layak Tuhan tu bersifat dengan berkehendak. Berkehendak. Idrak tu berkehendak. Berkehendak dapat menentukan perkara-perkara mungkin. Mana sifat idrak? Kudrat, iradah, ilmu sama bahasa sifat ma'ani yang 7 itulah. Dia panggil sifat idrak. Seterusnya, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ke sebelah sifat sama Allah Ta'ala. Minggu depan kita masuk sifat sama.